Ada. Ada. Gendah. Ini kau nak pergi tak ya? Hmm. Nak pergi. InsyaAllah. InsyaAllah kita mulakan pengajian kuliah kita malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam syai'ullahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, adakah sama orang, kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat padaku maka dia masuk syurga, dan barang siapa yang melakukan kederhakaan kepadaku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala.
Saja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan. Kerana semata-mata mengharapkan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya serta mengharapkan pahala daripadanya. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Suci. InsyaAllah yang saya muliakan tuan-tuan imam kita malam ni. Tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan izin Allah Taala sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini tuan-tuan. Hari itu kita tertangguh sebabkan oleh COVID ni. Sekarang ni mana dilonggarkan makna tak ada lagi lah PKPB ni. Jadi insya-Allah kita sambunglah kita punya kuliah ataupun kita punya pengajian insya-Allah malam ni. Baik. Jadi malam ni kita masuk dalam bab meninggalkan solat itu dah habis belum? Belum kan? Gosok apa? 167. Baris bawah lah sekali insya-Allah. 167 baris bawah sekali. Dan riwayat lain disebutkan. Betul? Baik, insya-Allah hari itu kita lihat tentang balasan orang-orang yang meninggalkan solat. Balasan orang-orang yang meninggalkan solat ataupun menyia-nyiakan solat. Di sana disebut menyatakan bahawa ada 15 jenis sesaan kan? 15 jenis sesaan orang-orang yang meremehkan solat, di mana Allah Taala menyiksa dia dengan 15 jenis siksaan. 5 jenis diberikan di dunia, 3 ketika mati, 3 jenis di dalam kubur, dan 3 lagi ketika dikeluarkan daripada kubur. Dikeluarkan daripada kubur tuan-tuan. Baik, kita lihat semula ke atas tu. Balasan diberikan di dunia apabila dicabut keberkatan daripada umur dia. Ni dalam konteks dunia lah. Maknanya kat dunia lagi Allah Ta'ala dah cabut dah keberkatan kepada umur dia, hasil daripada menyia-nyiakan ataupun meremehkan solat. Kemudian dihapuskan tanda orang-orang soleh di wajah dia. Tak ada ciri-ciri orang soleh lah. Tak ada ciri-ciri orang soleh. Dia ada ciri-ciri orang toleh, orang yang jahat, orang ahli maksiat. Tidak ada seri pada wajah. Maksud seri ni seri yang orang kata seri yang normal lah, kan? Bukan seri yang dibuat-buat. Kalau make-up tu kadang seri juga. Ni tak ada make-up apa-apa kan? Tak ada make-up apa-apa, neutral lah. Neutral mana semula jadi punya seri muka, hasil daripada bekasan wuduk dia, hasil dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setiap perbuatan baiknya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat, setiap perbuatan baik tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penat je lah buat baik. Kerana separuh daripada manusia ni kita nampak memang rajin buat tolong orang kan. Tapi bila tanya bab sembahyang, fail bab sembahyang. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Ataupun ada juga jenis yang tak buat langsung. Jadi menyia-nyiakan solat. So macam mana Allah Ta'ala nak bagi pahala? Walaupun banyak kamu bantu orang, tolong orang, buat kebajikan, tapi sebabkan solat tak buat, jadi habislah yang bab lain. Kemudian tidak diangkat doanya ke langit dan tidak memperolehi bahagian daripada doa orang-orang yang soleh. Nampak tak? Doa tidak diangkat ke langit Allah Ta'ala. Maksud tak diangkat dia, doa tidak diperkenankan Allah Ta'ala lah. Terhijablah doa dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kemudian tidak mendapat bahagian daripada doa orang-orang yang soleh. Baik. Kemudian yang diberikan ketika mati pula, mati dalam kehinaan. Ke atas lah. 167 juga ke atas tu. Maknanya yang diberikan ketika mati adalah mati dalam kehinaan. Mati dalam kehinaan. Ni yang bahaya tu. Kemudian mati dalam kelaparan dan mati dalam kehausan. Mati dalam kelaparan, mati dalam kehausan. Kita takuti nanti ketika mati itu syaitan pun datang mengajak dia meninggalkan agamanya, masuk ke dalam agama Yahudi ataupun Nasrani. Kerana syaitan antara waktu sakaratul maut itulah sebenarnya. Masa itulah dia datang menggoda, merayu supaya mengikut dia lah. Dan syaitan menyatakan, dan syaitan akan menyerupai dengan seseorang yang kita kasih dan kita sayang, ataupun seseorang yang telah mati sebelum daripada kita. Seseorang yang telah mati sebelum daripada kita, jadi syaitan menyerupai orang itu. Dan orang itu kita kenal orang itu. Dan syaitan akan berpura-pura menyatakan itu agama yang betul, agama Yahudi Nasrani adalah agama yang betul. So marilah masuk ke dalam agama Yahudi Nasrani ketika dalam seorang itu dalam sakaratul maut. Itu disebut dalam kitab At-Tazkirah fi Amwal Mauta wa Umul Akhirah karya Imam Qurtubi. Kemudian kalau seluruh air laut diminum, tidak akan hilang dahaga dia. Dahaga tak akan hilang langsunglah. Hasil daripada kematian darilah suasana kelaparan dan kehausan ketika dia nak meninggal dunia. Hasil daripada dia meninggalkan solat. Kemudian yang diberikan dalam kubur adalah sempitkan kuburnya sehingga patah tulang-tulang rusuk dia. Kemudian dinyalakan api dalam kubur, masya-Allah. Dinyalakan api dalam kubur sehingga ia berguling-guling di atas bara api siang dan malam. Masya-Allah. Tapi kita tak nampaklah. Tak nampaklah kan? Suasana dalam kubur mana kita tahu. Tapi kalau tuan-tuan nak test lah. Test lah masuk kan. Cubalah sekali ya. Kalau nak test lah cubalah sekali. Masuk dalam tu. Kan? Mati dululah. Tapi kalau tak nak mati dulu, nak test pun boleh juga. Kan? Nak cubalah. Macam tu. Okay. Ada juga orang ni tuan-tuan dia buat dia test, dia masukkan perakam. Dia masukkan perakam dalam kubur. Dia masukkan perakam ataupun dia masukkan handset dia, lepas tu rakamlah suasana dalam kubur tu. Lepas tu dia gali balik kubur tu, dia keluarkan, dia masukkan dalam komputer. Dia masukkan komputer, dia dengarlah. Macam-macam lah bunyi pelik-pelik lah dalam kubur tu. Kalau tuan-tuan rajin, cubalah Google dalam internet. Kalau rajin lah Google dalam internet, YouTube ke, kan? Orang yang rajin buat ni, dia buat testing lah. Dia masukkan alat perakam dalam kubur. Lepas tu dia dalam tempoh sekian lama, lepas tu dia keluarkan balik perakam tu dan dia sambungkan dengan komputer, kan? Lepas tu dia dengar apa yang keluar daripada memang suara dia memang pelik-pelik lah suara dia. Dan menakutkan lah suara dia. Tapi kalau tuan-tuan nak cuba, boleh lah. Macam tu. Baik, kemudian yang diberikan dalam kubur adalah sempitkan kuburnya sehingga patah tulang-tulang rusuknya. Dinyalakan api dalam kubur hingga dia berguling-guling atas bara api siang dan malam. Serta dikerumuni ular bernama Suja'ul Aqra. Dan nama ularnya Suja'ul Aqra. Di mana sifat ular ni, matanya daripada api, kuku daripada besi, dia ada kuku kan daripada besi, dan panjangnya sepanjang jaruh perjalanan satu hari. Panjang sejauh perjalanan satu hari. Dia berkata kepada mayat, akulah As-Suja'ul Aqra. Suja'ul Aqra. Ini nama ular tu lah.
Ada pula menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan sujud lakra ini ialah malaikat munkar nakir lah. Malaikat munkar nakir yang ditugaskan untuk bertanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dalam kubur tu. Tapi disebut dalam kitab ni namanya ular tu sujud lakra. Ada satu ular nama sujud akra. Suaranya seperti peti yang menggelegar. Dia berkata, Tuhanku menyuruhku untuk memukulmu kerana mensia-siakan solat subuh sehingga terbit matahari. Tuhanku menyuruhku untuk memukulmu kerana mensia-siakan solat subuh sehingga terbit matahari. Masya Allah. Ni kalau cerita benda ni, ceritakan anak cucu kita ni takut ini. Kan? Copek semayang kau tak nak disesa dalam kubur so. Kau dengar cerita tuk ni kan? Dengar cerita tuk ni. Dengar cerita wan ni. Jadi sesiapa yang menyiapkan solat satu kali solat, contohnya solat subuh, maka sujud lakra tadi memukul dia kerana mensiasakan solat subuh sehingga terbit matahari. Aku memukulmu kerana mensiasakan solat zuhur sehingga waktu asar, daripada zuhur sampai ke asar. Kemudian kalau solat asar pula ditinggalkan, mana dipukul daripada solat asar sehingga waktu maghrib. Dan aku memukulmu kerana mensiasakan solat maghrib sehingga waktu isyak. Dan aku memukulmu kerana mensiasakan solat isyak sehingga terbit matahari. Terbit fajar kan? Terbit fajar. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, dia ikut pada tempoh semayang tu. Tempoh semayang tu daripada bila sampai bila. Kalau subuh biasanya terbit matahari sehinggalah kata terbitnya fajar sidik sehinggalah terbit matahari. Kalau nak zuhur masuk gelincir matahari sehinggalah jadilah bayang-bayang itu sama panjang dengan kayu. Kan? Itulah tempoh dia. Jadi masanya lamalah. Macam tu. Yang paling lama isyak lah. Isyak paling lama. Paling teruk lah kena balun. Kena pukul dalam kubur tu. Nampak? Memanglah kat dunia ni tak nampak, tak ada apa-apa kan. Baik, kemudian setiap kali dia memukul dengan satu pukulan, ia terbenam dalam bumi sedalam 70 hasta. Masya Allah, 70 hasta. Kita bayanglah satu hasta panjang mana kan. Dia 70. Dia terus menerus disesa sehinggalah hari kiamat. Sementara sesaan yang diberikan ketika dikeluarkan daripada kubur adalah di tempat perhentian hari kiamat dengan kerasnya penghisapan, kemurkaan daripada Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan dalam neraka. Inilah bentuk-bentuk balasan lah. Ada 14 ni lah, 14 ataupun 15 jenis balasan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan solat dan meninggalkan solat. So kita bagilah peringatan kepada anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya supaya jangan menyia-nyiakan solat. Itu. Dalam riwayat lain menyatakan bahawa ia didatangkan pada kiamat dengan 3 kalimat tertulis pada wajah dia. Didatangkan pula pada hari kiamat ni satu riwayat lainlah. Orang-orang yang meninggalkan solat ini kan ditulis 3 kalimat pada muka dia. Kalimat pertama berbunyi, hai orang-orang yang mensia-siakan hak Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah Ta'ala. Kalimat kedua berbunyi, hai yang dikhususkan dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang dikhususkan untuk mendapat kemurkaan Allah. Ini kalimat kedua yang tertulis di muka dia lah, di wajah dia. Kalimat ketiga berbunyi, sebagaimana kamu telah mensia-siakan hak Allah Ta'ala di dunia, pada hari ini kamu berputus asa daripada rahmat Allah. So hari ini kau tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Kan? Sedangkan rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat kepada orang yang buat ihsan. Buat ihsan, orang yang ikhlas dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ada 3 tuan-tuan kalimat yang ditulis kepada muka orang yang menyia-nyiakan solat itu. Tapi tak nampaklah kalimat tu. Kalau buka hijab nampaklah, oh ini rupanya orang yang tak solat ni. Oh ni rupanya
Ada 3 kalimat tertulis di muka dia. Kemudian perincian jumlah yang disebutkan dalam hadis ini tidak berjumlah 15 kerana hanya 14 sahaja yang disebutkan. Barangkali perawi lupa yang ke-15. Jadi rupa-rupanya kat belakang tu tuan-tuan yang kita bahas tadi kan, sesaan, balasan dalam kubur semua kan. Ketika nak mati, ketika dunia tu dengan kehausan ketika nak mati sebagainya. Jadi jumlah tu ada 14 je. Jadi kemungkinan perawi ni terlupa yang ke-15. Kemungkinan lupa. Jadi sebenarnya ada 15 balasan kepada orang yang menyia-nyiakan solat. Malahan di akhirat besok kan, orang amalan yang paling pertama yang akan dihisap iaitulah tentang solat. Awwalu hasibu yaumil qiyamah as-salah. Pertama sekali dihisap besok tentang sembahyang dia. So kalau sembahyangnya lengkap, sempurna, alhamdulillah lah. Senanglah dia punya urusan-urusan yang lain tu. Tak? Jadi kat orang kata kat checkpoint pertama pun dah tak settle, macam mana? Pintu yang pertama tak settle lagi. So macam mana kita nak melapasi pintu yang kedua, yang ketiga, keempat dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, Ibn Abbas pernah berkata, ketika tiba hari kiamat, datanglah seseorang yang dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Ta'ala merintahkannya masuk ke neraka. Ia bertanya, wahai Tuhanku, mengapa? Ya Allah, kenapa ni? Kau suruh aku masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala menjawab, kerana engkau telah mengakhirkan solat daripada waktunya, dan juga engkau bersumpah dusta dengan namaku. Nampak? Mana ada 2 jenis kejahatan yang dilakukan. Pertama, mentakhirkan solat. Maksud takhir solat ni mana sengajalah. Sengaja mentakhirkan solat. Kalau terlupa lain. Dia kadang-kadang terlupa kan. Mungkin kita disibukkan urusan dunia sehingga kita terlupa. Kita ingat dah solat dah. Rupa-rupanya Allah tak solat lagi rupanya kan. Sono cerita dengan kawan. Kan ingat dah solat dah tapi tak solat lagi. Mana terlupalah. Okey, terlupa ni tak apalah. Yang masalah ni sengaja. Dah tahu dah sengaja mentakhirkan solat. Maknanya dia lebih mementingkan urusan-urusan dunia dia, sedangkan urusan akhirat lebih penting ni dia tak tinggalkan. Kemudian yang kedua, bersumpah bohong dengan nama Allah Ta'ala. Wallahi wabillahi watallahi, wallahi aku tak ambil, wabillahi aku tak ambil, aku tak lihat, aku tak tengok. Nampak? Dia berdusta dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni lagi parah tu kan. Ni lagi parah. Berdusta dengan nama Allah. Kemudian diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah pada para sahabat? Ucapkanlah ya Allah, jangan engkau biarkan kami menjadi saki dan mahrum. Sakiyun wa mahrum. Apa maksud saki mahrum? Tahukah kamu, kata Rasulullah, apa dia sakiyun dan mahrum? Iaitulah itulah Nabi berkata, Nabi menjawab, itulah orang-orang yang meninggalkan solat. Orang-orang yang meninggalkan solat. Saki wa mahrum. Baik, kemudian juga diriwayatkan bahawa seorang perempuan daripada Bani Israel, satu hari tuan-tuan dia datang kepada Nabi Musa AS. Dia berkata, wahai Nabi Allah, saya telah mengerjakan satu perbuatan dosa besar, dan saya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, doakanlah saya agar Allah Taala mengampunkan dosa saya dan memaafkan kesalahan saya. Lalu Nabi Musa AS bertanyalah kepada perempuan tadi, apakah dosamu? Apakah dosamu? Maka perempuan tadi berkata, wahai Nabi Allah, saya telah berzina dan telah melahirkan seorang anak. Lalu saya membunuh dia. Masya Allah. Dahlah dia berzina. Lepas tu berzina tu lahirlah anak luar nikah kan. Lepas tu mungkin dia putus asa ke, putus asa dalam hidup, ataupun gibab ke dalam hidup
kan? Jadi lelaki itu mungkin dah cabut lagi dan sebagainya, maka dia ambil anak tu, dia bunuhlah. Bunuh ni berbagai cara. Pembunuh ni berbagai cara kan. Sama ada dicampak ke mana-mana ke, ataupun dicampak dalam sungai ke, campak dalam tu ke apa dan sebagainya, tak tahu. Ataupun ambil dia pisau, dia bunuh lah. Tapi yang nak cerita pada kita ni bunuh. Nak cerita pada kita ni bunuh. Mana dia melakukan dua dosa lah. Dalam pertama dia berzina kan. Yang kedua iaitulah membunuh jiwa yang diharamkan bunuh. Yang bersalah siapa? Yang bersalah tu siapa? Budak tu bersalah ke dia yang salah? Mak yang salah kan. Yang salah tu mak. Bukan budak tu salah, dia tak tahu apa. Dia lahir daripada asal daripada perbuatan mak ayah dia, ibu dia kan. Ibu bersegi biologi dia lah. Tapi sebenarnya bukan salah dia, tapi masalahnya dia pula yang dia bunuh. InsyaAllah. Baik, kemudian tuan-tuan, apa jawapan Nabi Musa bila perempuan tadi berkata dia ni penzina dan dia melahirkan anak daripada perzinaan tadi, lalu dia bunuh? Lalu apa kata Nabi Musa AS? Keluarkan kamu wahai penzina. Kalau turun api daripada langit, pasti ia membakar kita kerana dosamu. Itu jawapan daripada Musa. Nabi Musa alau dah. Hoi, pergi sini. Baik kau daripada sini, jangan duduk sini. Kalau kau duduk sini, maka akan turun balak daripada Allah Ta'ala. Mungkin turun api daripada langit. Jawapan Nabi Musa. Jadi akhirnya perempuan tadi pun keluar daripada tempat Nabi Musa dengan hati yang hancur. Dulu kecewa lah maksudnya. Lalu Jibril AS turun dan berkata kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, Tuhan menyatakan kepadamu, mengapa engkau tolak orang yang bertaubat? Wahai Musa, apakah engkau telah mendapati orang yang lebih jahat daripadanya? Apakah engkau telah mendapati orang yang lebih jahat daripadanya? Maka Nabi Musa AS berkata, tanya pada Jibril, ya Jibril, siapa orang yang paling jahat pada dia? Maka Jibril berkata, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. So maknanya kat sini ada comparison lah. Maknanya perbezaan antara orang meninggalkan solat dengan yang berzina. Berzina tu tetap melakukan dosa besar lah. Ni semua dosa besar. Berzina dosa besar. Lepas itu membunuh jiwa yang diharamkan bunuh dosa besar. Meninggalkan solat pun dosa besar. Tiga-tiga dosa besar. Nampak tak? Jadi antara tiga-tiga itu yang paling teruk, yang paling besar dia punya tu, iaitulah meninggalkan solat, menyia-nyiakan solat. Nampak tak? Jadi naklah kita mengambil pengajaran dan perhatian terhadap dialog yang berlaku antara perempuan ini dengan Nabi Musa AS. Kemudian ada seorang ulama salaf meriwayatkan bahawa dia telah menguburkan saudara perempuan yang telah meninggal dunia. Ini kisah lah tuan, ada satu kisah bahawa ia telah ada seorang ulama salaf menguburkan saudara perempuannya telah meninggal dunia. Lalu terjatuh kantungnya yang berisi harta ke dalam kubur tanpa disedari, sehingga dia kembali daripada kubur tadi. Kemudian dia teringat tentang kantung tadi. Kantung ataupun mungkin bekas lah, ataupun satu benda yang berharga lah. Satu benda yang berharga terjatuh dalam kubur ketika dia menguburkan saudara perempuan dia. Dia tak sedarlah benda terjatuh. Macam tu. Setelah orang ramai pulang, dia menggali kubur itu. Masya Allah. Dia gali balik tuan-tuan. Mungkin tenaga dia kuat kot, ataupun mungkin kubur tu tak dalam kot. Kalau kubur dalam, memang ulah hala juga nak menggali. Kalau kubur kita ni kan dalam kan. Kubur kita ni berapa kaki? 7 kaki. 6 atau 7 kaki kan. Tapi kalau negara Arab saya tengok kuburnya tak dalam mana tu. Yang tak dalam kan. Jadi mungkin senanglah kita nak gali balik. Tapi kalau kubur ni kita ni, kalau seorang gali halal jugalah. Kecuali kalau kita panggil JCB lah. Kalau kita panggil JCB, insya-Allah lah settle lah sekejap je boleh gali kan. Tapi orang tanya nanti, apa pula ada JCB tu kan?
Dah selesai dah kita dah tanam dah, tiba-tiba ada pula JCB tu kan tengah mengorek kubur pula. Jadi akan jadi isu pula. Gempa lah orang. Gempa lah satu berita lah. Satu Melekai ni gempa dan mungkin satu dunia akan gempa. Kerana kes yang berlaku di Melekai kan, jenazah telah pun dikuburkan dan dah dibaca talqin semua. Dah baca talqin, orang semua dah balik, tiba-tiba tengok ada JCB datang. Pergi pula gali lah balik. Nampak kan? Tapi di sini bukan di sini lah. Kes ini bukan di sini, di negara Arab lah. Ikut pada cerita ini. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Setelah orang ramai pulang, dia menggali kubur itu. Dia mendapati kuburan itu menyala dengan api, Masya Allah. Menyala api dalam kubur. Segera dia tutup kembali kubur tadi. Tak berani dia nak gali. Mungkin dia gali separuh je, tiba-tiba ada. Dia nampak api. Lalu dia kembali kepada ibunya sambil menangis kerana sedih. Lalu berkata, wahai ibuku, beritahu kepadaku tentang saudara perempuanku ini. Apa perbuatan yang dia buat? Sampaikan kuburnya ada api. Apakah yang pernah dilakukannya ketika hidup dalam dunia? Maka ibunya berkata, mengapa engkau menanyakannya? Kau tanya apa ni? Apa masalah ni? Kan? Apa masalah ni? Maka dia kata, ibu, aku melihat kuburnya terbakar. Masya Allah. Dia ceritalah balik. Kan? Ceritalah mana ada benda, barang dia terjatuh dalam kubur itu. Jadi dia pergilah gali semula kubur tadi. Dan dapati rupa-rupanya ada api dalam kubur. Masya Allah. Mendengar itu ibunya menangis dan berkata, anakku, saudara perempuanmu itu pernah meremehkan solat dan mengakhirkannya daripada waktu dia. Itu je jawapannya. Kan? Saudara perempuanmu itu dia pernah meremehkan solat dan ada mentakhirkannya daripada waktu. Meleka-lekakan waktu. Sengajalah. Maksudnya sengaja mentakhirkan dah ujung-ujung dah nak keluar waktu kan, ataupun mungkin takbir Allahu Akbar waktu pun habis. Itu dah masuk waktu makruh berserta tahrim. Kalau keluar waktu dah masuk waktu tahrim dah, waktu haram. Dia pembahagian waktu ni ada beberapa pembahagian. Setiap waktu solat tu dia ada waktu fadilat, ada waktu harus. Yang paling baik ialah waktu fadilat, waktu yang di awal-awal waktu itu itulah dikatakan waktu fadilat. Besarlah pahala dia. Lepas itu dia dah macam-macam lah waktu harus, waktu makruh, waktu makruh serta tahrim, haram. Kemudian waktu haram, bila keluar waktu dah haram dah. Macam tu. Kemudian tuan-tuan, jadi ibu dia tadi terkejut lah. Sedangkan itu adalah saudara perempuan dia. Takkan dia tak kenal saudara perempuan dia. Jadi dia sengaja lah. Jadi kemungkinan ibu dia tahulah kisah saudara perempuan ini. Mungkin waktu tu mungkin dia perempuan ni, kita tahulah perempuan ni ada waktu uzur kan. Perempuan ada waktu haid, nifas dan sebagainya. Dan ibu dia tahu yang masa itu dia punya saudara perempuan ni dia tidak ada uzur apa-apa, tak ada haid, nifas. Tapi sengaja mentahirkan waktu solat. Jadi itulah balasan yang terima. Kubur dia terbakar. Kalau dah terbakar tak tahu macam mana kubur tu. Demikianlah keadaan orang yang mentahirkan solat pada waktu itu tuan. Jadi apalagi orang yang tidak solat. Makna orang yang mentahirkan solat pun dah macam tu bentuk balasan dia. Yang tak solat tak tahulah macam mana. Lagi teruk lah. Kan? Kalau tengok pada yang mentahirkan solat macam tu, jadi yang tak solat langsung tu lagi pula. Menyia-nyiakan waktu solat. Kan? Berapa lama dah hidup dalam dunia ni? Kalau umur contohnya 70 tahun tak solat. Masya Allah. Bayangkanlah bagaimana macam mana dia punya lama dia besok di akhirat lah. Di alam kubur, diseksa. Jadi apalagi orang tidak solat, kata musannaf pengarang.
Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong kita untuk melaksanakan solat yang sempurna pada waktunya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita masuk bab seterusnya, bab zakat. Bab zakat. Kita tengok bab zakat pula. Jadi dah habis cerita tentang solat, tuan-tuan, kita masuk dalam bab zakat. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Surah Al-Mu'minun ayat 4. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Dan orang-orang yang berusaha membersihkan hartanya. Apa makna zakat, tuan-tuan? Zakat di segi logah maknanya bersih, kan? Di segi bahasa, zakat di segi bahasa maknanya adalah bersih. Di segi istilah pada zakat, zakat adalah kita mengeluarkan daripada sebahagian pada harta kita yang wajib dikeluarkan zakat mengikut kepada syarat-syarat lah, mengikut pada syarat-syaratnya tertentu. Contohnya cukuplah punya nisab dia, cukup hold dia, cukup setahun, tak? Maka wajiblah kita mengeluarkan zakat. Dia ada zakat tanam-tanaman, ada zakat emas dan perak, ada zakat binatang ternakan, tak? Ada banyak pecahan pembagian zakat ini. Benda itu semua disebut dalam kitab fiqh lah. Sekarang kita tak cerita benda tu. Kita nak cerita tentang apa balasan-balasan orang tak zakat ni. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya dengan menunaikan zakat harta. Tentang ini, tuan-tuan, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak membayarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dipukulkan padanya lempengan-lempengan api, dibakar di dalam neraka jahanam, dan diseterika. Seterika ayatlah. Diseterika, diayan perutnya dan punggungnya dengan api, yakni seluruh tubuh badannya. Masya Allah, kan? Tak tahulah macam mana kalau orang-orang tak bayar zakat ni, yang mengelat bayar zakat ni, kan? Harta banyak tapi ada bawah tu. Yang okey lah, yang okey bayar zakat. Macam kita ni zakat harta tak banyak, zakat fitrah kita bayar. Tak? Dulu kita ada padi semua, kan? Kalau ada padi, bayarlah zakat padi, tanam-tanaman, kan? Kalau ada pun mungkin orang-orang yang jenis yang penternak ni, kan, dia bayar zakat. Cukup dia punya nisab dia bayarlah, kan? Kambing, kan, lembu, okay? Kenalah bayar zakat dia. Cukup nisab, cukup hol, kena bayar. Jangan tangguh-tangguh. Bila bayar tu buatlah akad. Kalau tak akadkan macam mana? Dah macam pemberian biasa je. Dia kena akad. Inilah zakat yang wajib saya berikan, kan, untuk tahun ni kerana Allah Ta'ala. Kan? Ini kena akad. Tak akad kan macam pemberian biasa lah. Sebab tak akad. Baik, seterusnya. Kemudian setiap kali tubuhnya itu menjadi dingin, ia akan diulangi lagi. Masya Allah. Setiap kali tubuh orang yang kena seterika tadi, kan, disebabkan dia tak bayar zakat tadi, ni contohnya zakat emas perak lah. Ni disebut emas perak. Pemilik emas dan perak yang tidak bayar zakat. Jadi setiap kali dia punya tubuh jadi dingin, maka diulang semula. Disetrika balik. Masak lah tu. Tak tahu macam mana dia punya kesakitan dia, kan. Sama dengan Allah Ta'ala sebut tu, kan, kullama nudijat juluduhum badalnahum julugan ghairaha. Setiap kali kulit mereka menjadi masak, maka digantikan dengan kulit yang lain. Setiap kali kulit masak, ganti kulit lain. Supaya apa? Supaya mereka itu merasakan azab. Kerana kita punya kulit ni dia ada sel-sel, kan.
Kulit-kulit kita ni dia ada sel-sel yang mana kalau seandainya tersentuh dengan api, maka dia akan menjadi sakit, perih lah. Perih, pedih dan sebagainya. Jadi kalau dibakar berterusan, jadi dia punya sel-sel tu dia akan mati. Sampai pertulangan. Bila dah kena tulang, tak ada sakit apa lagi. Jadi macam mana supaya orang tu dah azab berterusan, jadi Allah Ta'ala ganti dengan kulit lain. Kan? Kulit yang hidup yang lain semua. Supaya berterusanlah azab itu sampailah hari kiamat. Masya-Allah. Baik, kemudian ini terjadi pada suatu hari yang kadarnya 50,000 tahun hingga diputuskan hukumannya di antara para hamba. Ia melihat jalannya adakah ke syurga ataupun ke neraka. Sudah tentu ke neraka lah. Kan? Ini tegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran berkenaan orang-orang yang menyimpan emas perak ini. Wallazina yaknizuna al-zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibauhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu bima kuntum taknizun. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada Allah, mana tak keluarkan zakatlah. Maka khabarkanlah kepadanya mereka itu dengan balasan azab siksaan yang tidak terperi sakitnya, masya-Allah. Tidak terperi sakitnya, pedih. Yaitu pada hari dibakar emas perak dan harta benda itu dalam api neraka jahanam, lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu fazuqul azab, kata Allah, fazuqu bima kuntum taknizun, maka rasalah oleh kamu tentang azab apa yang kamu telah simpan, kata Allah. Apa yang telah kamu simpan, kamu tak nak keluarkan zakat dia. Betul tak? Kalau ada satu hadis itu, dalam satu hadis berkenaan orang yang tak bersedekah. Dia bersedekah, sedekah ada dua tuan-tuan. Sedekah ada dua. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Dalam bab sedekah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min yaumin yasbihu fihi ibad illa wa yunada malakani. Allah ma'ti munfikan halafan, Allah ma'ti mumsikan talafan." Tiada daripada satu hari yang berpagi-pagi seseorang itu kecuali menyerulah baginya dua malaikat. Tiadalah berpagi-pagi seseorang hamba itu kecuali menyeru padanya dua malaikat. Apa kata malaikat? Yang pertama, Allah ma'ti munfikan talafan. Ya Allah, Tuhanku berikan bagi dia itu ganti hartanya yang dia terinfakkan pada jalan Allah. Itu yang pertama, malaikat pertama. Kemudian malaikat kedua berkata, Allah ma'ti mumsikan talafan. Ya Allah, Tuhanku kan berikan baginya, berikan maksudnya hilangkanlah hartanya dengan sebab dia menahan harta dia. Berikanlah kehilangan harta dia atau kebinasaan bagi dia kerana dia menahan harta dia. Nampak tak? Ini dalam bab sedekah. Dalam bab sedekah, mana orang dalam bab sedekah, maknanya kalau dia infakkan harta daripada Allah, maka Allah Ta'ala bagikan ganti. Kalau dia tahan harta dia, dia tak suka nak infakkan harta pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan binasakan harta dia. Siapa yang doa ni? Malaikat tu. Dua malaikat. Satu malaikat tu doa benda baik, satu malaikat dia doa benda tak elok. Ini dalam bab sedekah. Kalau bab zakat, lagi teruk lah. Dalam bab zakat ni lagi teruk. Nampak tak? Mana contoh tadi kan, makna dia tidak memberikan sedekah, dia tidak berzakat pada emas perak harta dia, dia simpan nyatunya, maka
tetap akan besok akhirat akan menimba balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada dan sedekah ada dua, satu sedekah wajib dan satu sedekah sunat. Dan Allah Taala juga sebut dalam Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Apa saja kamu infakkan daripada sesuatu, maka Allah Taala akan memberikan ganti. Apa yang kamu infakkan pada Allah Taala daripada sesuatu daripada harta kamu, maka Allah Taala bagikan ganti. Wa huwa khairur razikin, dan dialah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi susahlah kita risau kalau kita infakkan harta kita kepada Allah. Nanti Allah Taala bagi ganti ya. Jadi kalau kita tak infakkan, maka Allah Taala tak bagi ganti ya. Kan? Allah Taala tak bagi ganti. Kat mana ni? Sini ya. Cabut dah. Baik. Allah Ta'ala tak berganti, malahan Allah Ta'ala bagi kebinasaan. Dengan kemusnahan pada harta kita mungkin terbakar, harta mungkin tenggelam, harta mungkin dicuri orang, harta dicuri orang kan. Ini antara bentuk kebinasaan pada harta kita lah. Macam tu. Kemudian tentang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat. Kata lagi tak habis kan? Rasulullah SAW bersabda, kecelakaan bagi orang kaya kerana orang-orang fakir pada hari kiamat. Kecelakaan bagi orang kaya adalah kerana orang-orang fakir pada hari kiamat. Orang-orang fakir berkata, mereka telah menzalimi hak kami yang kau wajibkan atas kami, yang tak wajib atas mereka. Lalu Allah Ta'ala berkata, demi keagungan dan kemuliaanku, pasti aku akan mendekatkan kamu dan menjauhkan mereka daripada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya besok orang fakir dia akan menuntutlah. Menuntut pada orang kaya, mana bahagian kami? Mana bahagian kami? Kenapa dulu kat dunia kamu tak bagi kami hak kami? Kerana pada harta orang kaya ada hak orang miskin. Ada orang dia anggap bila harta dia kaya raya, maka dia anggap harta tu dia punya semua. Dia anggap tidak ada bahagian orang fakir, orang miskin. Jadi dia tak nak keluarkan zakat, dia tak nak sedekah semua. Bila ada orang nak minta zakat ke, kan ada orang datang nak minta derma ke, dia kata kan, pergi cari sendiri. Pergi cari sendiri, jangan datang pada aku. Dah sama macam Haji Bakil dan Haji Kedekut tu. Haji Bakil dan Haji Kedekut. Tengoklah tu. Kita Haji Bakil dan Haji Kedekut. Kan? Bila yang lelaki dua orang tu untuk anak yatim datang tu minta sedekah semua kan. Macam-macam lah alasan dia, demam lah, itulah macam-macam. Lepas tu dia kata kan, budak-budak tak boleh pakai, tak boleh bagi duit banyak-banyak, dia kata. Bila Cikgu Murni datang, kan? Apa saja sanggup dibagi kan? Dapat. Apa saja dia boleh bagi. Last kan? Kena hambat dengan Ibrahim Pendek. Bapa pada Cikgu Murni. Kita ada. Siapa yang ditangkap tu? Ditangkap bapak dia kan? Bapak lah Ibrahim Pendek ditangkap dia masuk dalam guni bapak dia tu. Bawa untuk nak nikah. Ya tak? Dia ingat yang ditangkap tu Cikgu Muni kan? Dia ditangkap tu ingat Cikgu Muni. Tepuknya bapak Cikgu Muni. Habis kena balun kan. Baik, seterusnya tuan-tuan. Rasulullah SAW bersabda, walazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Lis-sa'ili wal mahrum. Surah Al-Ma'arij ayat 24 hingga 25. Walazina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan mereka yang menentukan bahagian daripada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum. Bagi orang-orang miskin dan orang yang meminta, dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta.
Mana hak tadi kita kena bagi pada orang miskin, sama ada orang miskin tu meminta ataupun tak meminta. Ada orang miskin dia meminta-minta, tapi berpura-pura lah dia kaya, duit banyak, tapi meminta-minta, ada juga macam tu. Ada juga jenis yang malas, jenis malas berusaha. Jumpa orang, cik RM1, jumpa orang tuan, cik RM1, jumpa orang kan, cik RM1. Kalau seorang RM1, kalau 100 orang, dah berapa orang? Dapat 100 lah, satu hari je. Kan? Cik RM1, cik RM1. Orang keluar pada masjid kan, ni cuma orang keluar masjid biasalah orang baik. Tak? Orang keluar masjid surau biasalah orang baik. Dia dah tunggu kat luar tu dah. Cik RM1, cik RM1. Kan jumpa orang RM1. Dah apa? Dapat 100 dah. Jadi dia amalkan hidup macam tu je. Dia malas bekerja, malas berusaha. Dia hanya suka berminta-minta je tu. Orang yang suka meminta-minta ni kata Rasulullah SAW, kan, barang siapa yang suka meminta-minta, akhirat besok maka dia dibangkit dalam keadaan apa? Muka dia rompong, hidung rompong. Betul tak? Muka ada tapi rompong lah, kosong. Itulah balasan orang suka-suka meminta-minta. Kadang dia bagi alasan lah meminta-minta tu, kata dia ni saudara baru. Ada juga macam tu. Alasannya saudara baru. Itu lah. Dia tunjuk kad masuk Islam. Masuk Islam ni bukan maknanya dia kena meminta-minta. Kan? Dia jadikan alasan masuk Islam itu sebagai syarat dia nak meminta-minta. Kan? Syarat dia nak meminta-minta. Dia tahu orang Islam ni baik, orang suka menderma, suka bersedekah. Jadi kat situ lah dia dah jadikan modal lah, supaya dapat meminta-minta lah. Tapi sebenarnya perbuatan itu salah. Islam tak menekan supaya meminta-minta. Betul tak? Dia kena faham lah. Bila dia masuk Islam, bukan makna dia kena minta-minta. Kena ada yang buat alasan macam tu, minta-minta. Kemudian duit tu pula, ada yang jenis yang dia joli. Duit dia dapat tu, sedekah tu dia joli. Ada yang minum arak pun ada. Dia sudah baru ni lah. Tapi bukan semua lah begitu kan. Bukan semua begitu. Yang baik-baiklah. Baguslah. Dia yang jadi bermasalah ni. Dia dapat duit, orang bagi derma, bagi semangat, dia gunakan pada benda yang haram. Dia minum arak, dia mau mabuk. Macam tu. Lepas tu bila dia mabuk, datang balik cari orang Islam. Saudara Islam ni, dia kata, cik, tolonglah cik, dia duit cik, makan tak boleh makan cik. Kata gitu. Dia makan lagi, kan? Tak bagi. Kadang kita pun kesian. Kita pun kadang kesian kan. Kalau kita layan dia, akan datang, dia buat balik. Dia datang balik. Itu alasannya. Tak makan. Seseorang yang masuk Islam je. Macam tu. Bila pula masuk nak ajak dia makan kan? Macam tu. Kita sangka baik lah. Macam tu lah. Masalahnya tu lah. Bila kita buat macam tu, dia datang balik. Alasan yang sama juga. Kan? Macam tu. Kadang ada yang memang betul dia minum benda mabuk ni, memang mulut dia bau. Mulut dia memang busuk bau. Memang dia minum arak. Macam tu. Tapi dia tunjuk kat Islam. Dia tunjuk kat Islam tu dengan tujuan mendapat simpati lah. Untuk dapat simpati pada kita supaya kita bagi sumbangan pada dia. Tapi itulah. Kadang kasar nak macam nak tumbuh semua juga. Kemudian tuan-tuan, sekelompok tabi'in pernah mengunjungi Abu Sanan. Ada sekelompok tabi'in pergi mengunjungi Abu Sanan. Ketika mereka menemuinya, dia duduk di sampingnya. Dia berkata, berdirilah. Marilah kita mengunjungi tetangga kita yang ditimpa kematian saudaranya. Kita ingin bertakziah. Kita ingin bertakziah kepadanya. Muhammad ibn Yusuf Al-Qazwani pernah berkata, kami pun berdiri dan pergi bersamanya mengunjungi orang itu. Kami dapati dia sedang menangis terseduh dan membimbangkan saudaranya.
Lalu kami memulai bertakziah dan menghiburkan dia. Akan tetapi dia tidak menerima takziah dan penghiburan daripada kami. Kami berkata padanya, tahukah anda bahawa kematian itu adalah yang mesti ditempuhnya? Jadi kemungkinan saudaranya matilah, ya, saudara kematilah, mati saudaranya. Lalu dia menjawab, benar, betul lah. Namun saya menangisi dosa-dosa yang dilakukan saudara saya tadi siang dan malam. Rupanya ada dosa-dosa saudara tadi yang dosa saudara dia buat, yang dah meninggal tadilah. Lantas kami bertanya padanya, sudahkah Allah Ta'ala menampakkan hal gaib kepada engkau? Adakah Allah Ta'ala dah nampakkan sesuatu, dah buka hijab sehingga kau nampak tentang balasan saudara kau dah mati tu, sampai kau menangis tak habis-habis ni? Lalu dia menjawab, tidak, dia kata. Namun ketika saya menguburkannya dan menutupnya dengan tanah, serta orang-orang yang sudah kembali, saya duduk di samping kubur dia kata. Ketika orang semua dah balik, dia duduk kat tepi kubur saudara dah mati tadi. Tiba-tiba ada suatu suara dalam kubur yang menyatakan bahawa, oh, apakah mereka meninggalkanku sendiri menahan siksaan? Jadi dia dengar satu suara dalam kubur tu, kenapa saudaraku semua dah balik, meninggalkan aku dan siksaan tadi? Orang dalam kubur tu lah. Dia ada suara macam tu. Padahal aku telah berpuasa dan mendirikan salat. Nampak? Perkataan itu membuatkan saya menangis, dia kata. Lalu saya menggali tanah untuk melihat apa yang terjadi pada dia. Tiba-tiba saya mendapati kubur dia dipenuhi api yang menyala-nyala. Masya Allah. Berani, jenis berani yang ni. Ada orang tak berani kan? Tak berani nak gali kubur seorang dah. Dia berani, dia gali balik kubur saudara tadi. Okey. Tiba-tiba saya mendapati kuburnya penuh api yang menyala. Pada lehernya melingkar rantai daripada api, masya-Allah. Kat leher melingkar rantai daripada api. Rasa persaudaraan menyentuh hati saya. Lalu saya menghulurkan tangan untuk menarik rantai itu pada lehernya. Dia pun sedihlah, sian tengok saudara kan. Dia hulurkan tangan nak tarik rantai tu, nak lepaskan tangan rantai daripada leher saudaranya yang telah mati itu. Dalam kubur tu. Akan tetapi apa berlaku tuan-tuan? Tetapi jari jemari saya dan tangan saya terbakar. Masya Allah. Jari jemari dan tangan terbakar. Kemudian dengan perlahan saya mengulurkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu kelihatan hitam terbakar. Lalu saya menutup semula kubur itu dengan tanah. Setelah itu saya pulang ke rumah. Bagaimana saya tak menangisi keadaannya dan bersedih dengan keadaan tadi. Macam mana aku tak sedih? Itulah aku sedih. Melihat saudaraku tadi yang keadaan diseksa macam tu, terseksa macam tu lah. Kalau kita kan kalau bertemu dalam kes macam ni agak macam mana? Kalau tidak pun pensan ke? Kan? Pensan kan? Terus pensan kat situ. Kami bertanya, apakah yang pernah lakukan oleh saudara anda di dunia? Maka dia menjawab, dia tidak membayar zakat harta dia. Masya Allah. Dia tak nak bayar zakat. Mengelak lah ni. Jadi mengelak kan, bagi alasan, pelbagai alasan. Orang yang tak keluarkan zakat ni, dia akan bagi pelbagai alasan. Antaranya dia kata sibuk, aku tak ada masa nak bayar zakat, ni sibuk. Ataupun mungkin dia kata, ini harta aku, apa aku nak keluarkan zakat? Bila zakat dikeluarkan, maka harta aku akan berkurangan. Antara alasannya lah. Ataupun mungkin dia rasa, semua orang kaya, apa nak keluarkan zakat? Ataupun mungkin dia kata, boleh percaya ke pasal zakat ni? Ada dia kata, boleh percaya ke pasal zakat ni? Dan tapi duit tu dia songlap semua. Kan? Ada juga yang macam tu. Tapi alasannya samalah. Dia tak nak keluar zakat. Tu je lah. Dia punca tu tak keluar zakat. Tapi dia punya alasan tu berbagai-bagai. Berbagai-bagai dengan tujuan supaya dia mengelak. Dia perlu zakat. Kemudian kami berkata kepadanya, inilah kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran tu. Dan jangan sesekali orang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kepada mereka daripada kemurkaannya, menyangka bahawa keadaan bakhil itu baik bagi mereka. Bakat adalah buruk bagi mereka.
Mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Bagi saudara anda, disegerakan sesaan dalam kubur sehingga hari kiamat. Masya Allah. Ayat 180 tu ada di belakang. Muka surat 175 tu ada ayat dah. Surah Al-Imran 180. Wala yahsabanna allazina yamkhuduna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawiquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan perbincangan kita malam ini tentang balasan orang-orang yang menyia-nyiakan sembahyang dan zakat, insya-Allah. Ada soalan? Ada soalan? Bila anak Adam tu meninggal dunia, roh dengan jasad berpisah. Bila jasad masuk kubur, roh keluar dan masuk dia. Bila kita tinggal, kita bertambah. Roh akan masuk dalam jasad tadi. Adakah sesat kubur tu roh dengan jasad sekali ataupun roh sekali? Ada pendapat antara roh dengan jasad lah. Ya. Sebab kalau roh kan tak rasa apa-apa. Roh saja tak rasa apa. Jadi mestilah roh dengan jasad. Mana roh tu dikembalikan semula lah. Sesat tu roh dengan jasad sekali lah. Roh dengan jasad lah. Sebab roh orang meninggal dunia ni dia ada dua. Satu orang beriman, tidak beriman. Yang beriman ni dia akan melepasi kepada semua langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai langit ketujuh lah. Sedangkan roh orang yang tidak beriman dia pada langit pertama saja. Sampai langit pertama saja maka dicampakkan ke dunia. Mana? Tak nampak lah. Kita sesaan tu kita nampak lah macam mana. Sebab kalau kita gali nampak kang dengan jasad sekali lah. Dengan jasad, dengan roh. Tapi ada juga pendapat yang terkena dengan roh. Roh itu yang sesa. Tapi kalau roh disesa tak ada rasa apa lah. Betul kan? Macam tu. Apa-apa hal pun wallahualam. Sebab tu alam kubur. Benda alam kubur ni tak banyak benda yang kita tahu. Alam roh ni kan tak banyak sangat apa yang kita tahu. Dan sesaan tu tak nampak pun, tak nampak. Kalau nampak ke orang semua akan cepat. Masjid kita penuh Masjid surau kita penuh kan. Orang akan aman, tak ada bergaduh, tak ada bercakap, tak ada berasak, semua okey. Dia alam roh alam barzah namanya, alam barzah lah. Alam barzah. Yang ayah pin tu pun ada, dia pengikut ayah pin tu, alam barzah ke apa dia? Pengikut ayah pin. Pengikut dia yang tak asal dengan dia lah. Ada tengok ada dia punya tengok video kan, video tu. Alah ayah pin yang meninggal dia. Pengikut dia lah, dia masuk kepada alam sekelip alam sebalik mata. Lepas tu masuk pada alam barzah benda tak alam dia. Kan? Dia nampak ayah pin ni Tuhan. Kan? Boleh tak asuk dia terlampau tak asuk lah dengan dia punya ayah pin tu. Sedangkan ayah pin dah meninggal kan? Ayah pin dah meninggal tapi pengikut tu masih tak asuk dengan dia. Dia sepelik tu. Tak asuk dia. Dia anggap saya pin tu macam Tuhan. Ya? Yalah. Ya, tak asyuk tu. Tak asyuk dia kan. Susah nak buang dia punya tu, fahaman ketaksupan itu.
Tapi sekarang ni pun nak kata dia orang pun dah ada pecah-pecah. Ada pecah, ada dua tiga kelompok juga. Dia orang tu. Okey habis tuan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbal rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahnana fil arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Allah Akbar.